Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada trader-trader, subscriber sekalian. Okey, video sebelum ni saya ada kongsikan SOP 13 iaitu menggunakan analisa menggunakan insight bar. Okey, jadi untuk video kali ni saya akan kongsi SOP yang ke-14 dan SOP yang ke-15. Masih lagi menggunakan insight bar, tetapi digunakan pada pair lain iaitu GBP JPY dan juga GBP USD. Okey, jadi selepas video ini saya akan buat penerangan secara ringkas berkaitan SOP itu. Kita ulang kaji semula SOP 13, 14 dan 15, dan lepas itu saya akan combine ketiga-tiga result untuk ketiga-tiga SOP itu, dan kita tengok macam mana SOP yang winning percent hanyalah 43%, macam tu boleh buat duit dan boleh bagi kita profit yang konsisten juga. Okey, sama-sama kita saksikan video ini sampai habis. Sekian, jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk video kali ini saya akan terangkan berkaitan dengan SOP 13, SOP 14 dan SOP 15. Ketiga-tiga SOP ini menggunakan insight bar. Okey, untuk makluman juga, untuk SOP 15 ni telah pun dibuat oleh subscriber kita, iaitu seorang trader baru juga. Dia nama dia Muhammad Al-Hafiz bin Kamaluddin. Okey, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada beliau kerana telah pun menyiapkan SOP 15, iaitu 4 tahun backtest, lebih kurang 200 lebih juga dia punya setup yang ada dalam SOP 15 ni. Okey, kita menggunakan insight bar. Okey, SOP 13, 14 dan 15. Okey, pair yang digunakan untuk SOP 13 Euro USD, SOP 14 GJ dan SOP 15 GU GBP USD. Okey, teknik ketiga-tiganya menggunakan insight bar. Risk reward ratio pun menggunakan 1:2 ketiga-tiga. Time frame juga H4, dan simulasi ketiga-tiga SOP ni 4 tahun. Jumlah setup, okey, jumlah setup untuk SOP 13 adalah sebanyak 167 sahaja. Dalam tempoh 4 tahun hanya ada 167 setup. Manakala SOP 14 264 dan SOP 15 215. Winning percent, alamak ni saya terlupa masuk ni. Okey, tak apa. Winning percent sekitar 44% kot kalau tak silap saya untuk yang SOP 13, dan SOP 14 45%, SOP 15 43%. Okey, purata setup setahun. Okey, purata setup setahun untuk SOP 13 41 sahaja. 41 setup dalam setahun. Okey, SOP 14 66 dan SOP 15 53. Jadi setahun tu dapat dalam 100 lebih jugalah setup yang ada. Okey, lepas tu entry paling lama SOP 13 hanya 5 hari. Okey, 14 6 hari. Okey, SOP 15 agak lama jugalah. Satu setup tu yang paling tinggi paling lama iaitu 11 hari ya. Okey, entry paling pendek SOP 13 29 minit, SOP 14 22 minit dan SOP 15 19 minit saja. Okey, sebelum kita nak pergi kepada simulasi, saya akan tunjuk sekilas. Ini adalah setup untuk Fibo level. Fibo nya adalah sangat simple. Okey, tujuan Fibo ni adalah untuk kita dapat ketepatan dalam untuk menetapkan stop loss dan TP 1:2. Okey,
Ini setup untuk moving average, menggunakan moving average 10 dan 5, smooth, close. ok, warna boleh pilih lah nak warna apa, jadi di sini saya guna merah dengan kuning. ok, untuk trend pula, kalau tengok MA 10 di bawah, MA 5 di atas, ini uptrend ya, uptrend, dan kita fokus hanyalah untuk buy sahaja. Manakala untuk jika MA 10 di atas dan MA 5 di bawah, dia dikira downtrend dan fokus kita hanyalah sell. ok, ini adalah inside bar pattern. ok, inside bar pattern kita boleh tengok di ini dia mesti ada satu candle besar, mother bar dan inside bar. ok, untuk fokus untuk buy, ok, dia mestilah yang mother ni, mother candle ni, mother bar ni open di atas dan close di bawah, dan untuk inside bar open di bawah, close di atas, dan body inside bar ni mesti berada di dalam kawasan zone body mother bar. Sama juga kalau untuk sell, dia punya mother bar terbalik lah, mother bar dia buka di bawah, open di bawah dan close di atas, dan untuk inside bar dia open di atas, close di bawah. ok, jadi bukannya semua inside bar pattern kita akan guna. Ada inside bar yang telah pun saya tetapkan syarat, dan kita akan pilih yang inside bar bentuk yang macam tu saja, bentuk yang telah ditetapkan saja. ok, kita ke yang seterusnya. ok, ini yang saya nak terangkan ni. Inside bar yang kita gunakan ialah, mestilah kita tengok di gambar yang paling kiri di atas ni, boleh tengok dia punya inside bar dengan mother bar ni mestilah selari macam ni ya. selari, boleh tengok kalau tengok ni open mother bar, open di atas, close di bawah. ok, ni dia punya inside bar, mother bar dia open di bawah, close di atas, dan inside bar dia open di atas, close di bawah. Tetapi open dengan close ni boleh tengok dia selari. ok, shadow kita tak kisah, shadow untuk inside dia punya inside bar ni tak kisah dia tinggi mana pun ataupun dia panjang ke bawah pun, asalkan dia punya body ni dah cukup syarat. ok, tengok lagi. ok, ni untuk setup buy pula ni. ok, mula-mula kita tentukan kita punya trend menggunakan moving average, dan kita fokus untuk inside bar yang berbentuk buy saja. ok, inside bar berbentuk buy mestilah mother bar dia open di atas, close di bawah, dan inside bar open di bawah, selari dengan mother bar, dengan close mother bar ni, dan close di atas, dan tidak melebihi mother bar ni. Dia mesti, inside bar ni mesti berada dalam zone body mother bar saja. Kalau dia terkeluar, dia tak panggil inside bar, dia panggil engulfing ya. Kita tengok gambar yang sebelah kanan, sama juga, walaupun saiznya hampir sama, tetapi candle yang kedua tu lebih kecil ya. Dia juga saya kategorikan sebagai inside bar. ok, tengok gambar yang bawah ni. ok, tengok gambar yang tadi. ok, yang ni kalau tengok dia punya shadow dia lebih tinggi ya, lebih tinggi. Tapi saya tak kisahlah dia punya shadow dalam dia punya inside bar punya shadow tu tak diambil kira. Kita ambil kira hanyalah body yang saja. ok, yang ni untuk yang ni juga inside bar. Tengok ini buy kita yang pertama tentukan trend, MA 10 di bawah, MA 5 di atas, kita akan fokus untuk buy. Jadi inside bar juga kita akan pilih inside bar yang pattern dia untuk buy saja. ok, kalau pattern buy dia pertama yang mother bar open di atas, close di bawah, dan inside bar open di bawah, close di atas, dan open dan close ni boleh tengok selari.
Sama juga yang gambar ni, ini juga sama, selari ya dia punya ni. Okey, seterusnya okey, ini inside bar yang tidak digunakan. Okey, maknanya walaupun dia berada di dalam mother bar, zone mother bar, tetapi close dan open tak sama. Okey, jadi kalau macam ni trend dia ialah sell, bermakna open mother bar, open di bawah dan close di atas. Inside bar mestilah open di atas, close di bawah, dan selari open dan close. Di sini tak selari, dia berada di tengah-tengah. Sama juga yang ni, ini untuk uptrend. Uptrend sepatutnya mother bar open di atas dan close di bawah, dan inside bar mesti open dia mesti selari dengan close mother bar dan close di atas, berada di dalam zone mother bar juga. Okey, yang ni kita tak gunakan lah, kita takkan entry sekiranya berjumpa dengan inside bar yang macam ni. Okey, cara nak tarik Fibo. Okey, Fibo tarik pada CS mother sahaja. Okey, kita tarik pada CS mother sahaja lah. Okey, kalau trend sell, kita akan fokus untuk mother bar yang pattern sell sahaja, dan size mestilah tidak kurang daripada 20 pip. Okey, size tu dikira daripada kalau sell kita akan ambil daripada open mother bar dan shadow paling tinggi. Okey, di sini ya, shadow paling tinggi. Kita tak tengok shadow yang inside bar. Kita tengok pada shadow inside bar, dia lebih tinggi lah ni. Okey, kita tengok ni sama juga dengan ni. Ini shadow dia di sini mother bar, kita akan ambil di body ya, di open mother bar, dan shadow paling rendah ini untuk entry, untuk buy ya. Sama juga ini untuk entry sell, pattern inside bar juga pattern sell. Boleh tengok di sini open mother bar dan shadow tertinggi, ini untuk setup sell. Okey, cara untuk entry. Yang pertama, kita akan tentukan trend lah menggunakan moving average seperti yang saya terangkan sebelum ni. Kalau downtrend, MA5 di atas dan MA10 MA10 di atas dan MA5 di atas, di bawah. Manakala untuk buy, MA10 di bawah dan MA5 di atas, macam ni ya, dalam cara gambar. Kalau dah jumpa kita punya inside bar, kita hanya tarikkan Fibo dan terus menggunakan pending order, sell stop ataupun buy stop. Kalau setup sell macam ni, dah ada mother bar, kita akan mula buat sell stop di sini, stop loss dan TP, dan kita akan biarkan. Sama juga dengan setup untuk buy. Setup untuk buy, okey, kita tentukan trend, tunggu sehingga munculnya inside bar pattern buy. Okey, kalau dah jumpa, kita akan buat tarik kita punya Fibo, kita letak stop loss, entry buy stop di level entry dan stop loss, dan lepas tu kita setkan TP dan kita tinggal. Okey, kita juga akan delete panic order apabila 5 batang candle close tidak berjaya aktifkan panic order. Okey, tengok ni inside bar. Okey, ni trend kita adalah sell, jadi kita akan fokus untuk inside bar sell. Okey, ni inside bar pattern sell dah jumpa, kita pun buat panic order, sell stop di sini, stop loss. Lepas tu candle yang pertama selepas inside bar ni, okey, ni candle pertama tak berjaya untuk break, untuk aktifkan kita punya inside bar, kita punya panic order sell stop. Kita tunggu yang kedua, ketiga dan keempat, kelima masih lagi tak dapat mengaktifkan pending order kita, jadi kita akan delete pending order. Jadi pending order kita
kita punya pending order adalah ada expired lah, itu selama 20 jam lah. 4 kali 5 20 jam. Okey, kita juga akan delete pending order sekiranya sekiranya terdapat candle close melepasi body mother candle berlawan arah. Okey, sekarang trend kita adalah sell. Okey, pattern pun dah jumpa, pattern inside bar sell. Okey, untuk selagi dalam macam nak cerita. Okey, ni candle tak boleh, selepas munculnya inside bar, candle tidak boleh close melepasi kita punya zone body inside bar sebelah atas lah. Mana kita kalau kita sell, kita tak boleh ada inside bar yang close di atas. Inside bar yang close di atas. Okey, ini dikira batal dan kita akan delete pending order. Kalau dia close di bawah tak ada masalah lah, dia akan aktifkan kita punya pending order kita. Okey, kalau dia close di atas, kemungkinan dia akan pergi atas lagi lah. Kemungkinan. Okey, jadi itu adalah syarat-syarat dalam inside bar. Jadi saya lepas ni kita akan pergi kepada simulasi untuk penerangan yang lebih detail dan lebih kepada real trader lah, real trading. Okey, itu saja. Jumpa di video selepas ni. Okey, sekarang saya nak tunjuk setup untuk sell ya. Yang pertama sekali, kita mestilah tentukan kita punya trend, iaitu sekarang trend ialah trend sell, iaitu MA10 di atas dan MA5 di bawah. Jadi kita dah nampak kita punya trend, kita hanya fokus inside bar pattern sell sahaja. Kalau muncul inside bar pattern buy, kita tidak akan entry ya. Okey, di sini saya pun nampak satu bentuk inside bar, trend dah jelas, inside bar pun dah jelas, iaitu pattern sell. Jadi kita akan mula letakkan kita punya Fibo. Okey ya, cara tarik Fibo ni ialah daripada open mother dan ke shadow sebelah atas mother candle tu juga. Okey, size dia daripada bawah ke shadow pastilah melebihi 25 pip. Okey, kita akan buat pending order. Okey, ini sell stock sell stock. Saya dah pun buat pending order sell stock. Okey, ini candle yang pertama selepas munculnya mother candle. Sekiranya candle ni tak aktifkan, pengiraan dia bermula dari sinilah. 1, 2, 3, 4, 5. Sekiranya 5 candle tak dapat break kita punya pending order, kita akan delete. Sekarang candle yang pertama dah pun aktifkan kita punya pending order, jadi kita akan biarkan kita punya pending order, sama ada nak TP ataupun stop loss. Jadi saya cepatkan di sini, Okey, dah pun kena TP, lebih kurang dalam lebih 12 jam lah, baru kita dapat kita punya hasil. Okey, selepas ni saya akan tunjukkan setup untuk buy pula. Sekarang saya akan tunjukkan untuk setup buy pula. Yang pertama kali kita akan tengok moving average terlebih dahulu berada dalam bentuk apa, dalam keadaan yang macam mana. Okey, ini adalah keadaan buy di mana MA10 di bawah dan MA5 di atas. Jadi kita akan fokus, kita akan tunggu munculnya inside bar pattern buy saja ya.
Kalau muncul inside bar pattern sell, kita tidak akan entry. Okey, ini candle yang sedang gerak ni mungkin akan membentuk inside bar yang kita cari. Okey, ni dah ada mother bar dah ada. Candle yang close ni kita tunggu sama ada ke close di dalam body ataupun di luar. Kalau close di luar tak akan menjadi inside bar lah. Okey, di sini kita boleh tengok open di atas, close di bawah, dia punya mother, dan dia punya inside bar open di bawah, close di dalam body. Jadi ini adalah ciri-ciri inside bar yang dah cukup syarat. Semuanya dah cukup syarat lah. Trend dah kita tengok dah betul, inside bar pun berada pada trend buy juga. Jadi kita akan tarik Fibo di open mother candle dan selari dengan shadow mother candle ni. Jadi kita akan buat panic order buy stop. Buy stop. Okey, tunggu sehingga panic order diaktifkan. Biarkan set and forget lah. Setiap 4 jam kita akan tengok sama ada candle break ataupun break panic order ataupun break sebelah bawah mother candle ni. Kalau ada break bawah, bermakna panic order kita akan dibatalkan lah, akan dipadam lah. Okey, panic order dah pun aktif. Kita cepatkan tempoh menunggu tadi dah 8 jam untuk aktifkan. Nak tunggu TP pula. Nak tunggu TP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jam baru TP. Bermakna 40 jam 10 jam 10 candle bermakna 40 jam lah baru kena TP. Jadi itu saja perkongsian untuk simulasi ni. Kita pergi ke video yang seterusnya, iaitu saya akan terangkan lebih detail lah statistik SOP 13, 14 dan 15 supaya kita akan lebih jelas lah trading plan yang kita akan gunakan nanti. Saya nak tunjuk antara setup yang panic order yang kita delete. Ok, contohnya macam ni. Sekarang trend kita dah nampak, trend sell, inside bar pun dah ada. Jadi kita akan mula buat pending order. Pending order itu pada, sekejap saya buat pending order 1.10025, stop loss 1.10231, dan TP ialah pada 1.096. ok, sell stop. ok, ni sell stop kita di sini, stop loss dan TP. TP. Okay. Sekiranya terdapat candle yang close melebihi open mother, kita akan delete panic order lah. Okay, walaupun shadow tak kisah. Okay, boleh tengok di sini candle ni telah pun close pada paras open mother candle ni. Jadi kita punya panic order akan delete lah, dibatalkan. Keputusan bagi simulasi SOP 13, iaitu terdapat 167 trade dalam tempoh 4 tahun.
risk yang saya ambil. Okay, 78 take profit dan 89 stop loss. Okay, winning percent dia 46%. Kita pergi lebih detail. 2016 terdapat 6 bulan saja yang profit dan 6 bulan lagi kita loss. Okay, 2017 3 bulan kita loss dan bulan yang lain kita untung lah. Okay, untuk tahun 2018 1 bulan break even, ni break even, ni pun break even. 3 bulan break even, 1 bulan loss, 2 bulan loss. Okay, 2 bulan kita loss, 3 bulan kita break even, yang lain kita untung. Tahun 2019 1 bulan, 3 bulan kita break even, 4 bulan kita loss dan yang lain kita untung lah. Okay, kita tengok yang SOP 14 menggunakan pair GBP JPY. Semua sekali ada 264 trade dalam tempoh 4 tahun, 120 TP, 144 stop loss. Winning percent 45%. Okay, kita pergi kepada bulanannya, tahunan, lebih detail lagi lah. Okay, ni tahun 2016 1 bulan break even, 3 bulan kita loss, yang lain kita untung. 2017 1 bulan break even, 2 bulan kita rugi, yang lain kita ada untung. 2018 2 bulan kita loss, kita kerugian. Okay, 1 bulan break even, tak ada untung, tak ada rugi. Ada 9 trade, 6 kena stop loss, 3 kena TP. Jadi 3 kali TP ni dah cover 6 kali loss, tak ada apa-apa kerugian lah. Yang lain kita ada untung. 2019 5 kali kena, 5 kali break even, 2 stop loss dan yang lain-lain untung. Kita pergi ke SOP 15. Okay, SOP 15 ni 4 tahun juga, 215 entry, 93 stop loss, 122 TP, winning percent dia 43%. Okay, di sini inilah SOP yang telah pun dibuat oleh subscriber kita, Encik Muhammad Hafiz. Okay, SOP ni dia mula di tengah bulan, di hujung tahun 2016. Jadi hujung tahun tu, okay, tahun 2016 hanyalah 3 bulan je trade, 2 bulan untung, 1 bulan rugi. 2017 2 bulan kena break even dan 2 bulan lagi kena kita kerugian lah, yang lain semua ada untung. Okay, tahun 2018 sebulan break even, tak ada untung, tak ada rugi. 3 bulan lagi ada kerugian yang banyak juga. Bulan November 2018 6 entry kena stop loss. Okay, yang lain-lain semua untung lah. Seterusnya 2018, okay, SOP dia punya backtest sehingga Oktober ya. Okay, 2 bulan break even. Okay, 3 bulan loss, lagi 6 bulan ada untung lah. Okay, kita gabungkan ini saya dah gabungkan ketiga-tiga SOP, keputusan simulasi kita. Okay, boleh tengok pada tahun 2016 untuk Euro USD kita ada 4 kali, 1, 2, 3, 4, 6 kali loss, 6 kali, 6 bulan lah kita ada kerugian dan 6 bulan kita untung. Untuk GBP JPY 3 kali rugi, 3 bulan rugi, 1 bulan break even dan yang lain tu kita ada untung. Okay, untuk GBP USD 2 bulan saja yang trade, iaitu Oktober dan juga 3 bulan, Oktober hingga Disember, iaitu 2 bulan kita untung, 1 bulan kita ada rugi lah. Okay, jadi sekiranya ketiga-tiga SOP ni di trade pada
satu akaun yang sama. Kita hanya pada tahun 2016 kita hanya kerugian pada bulan Mac sahaja, dan bulan Julai kita break even. Yang lain semua ada untung lah, ada untung. Begitu juga 2017, kita tengok 2017 3 bulan kita kerugian pada pair Euro USD. GBP JPY pula kita rugi pada ada 2 bulan kita rugi, 1 bulan break even. Dan GBP USD 2 bulan rugi, 2 bulan break even, dan yang lain-lain bulan ada untung lah. Jadi sekiranya jadi kalau combine 3 kita hanya kerugian pada bulan ni lah, bulan 2 bulan saja pada dalam tahun 2017 tu, iaitu pada bulan Mac dan juga bulan Disember kita loss, dan bulan-bulan yang lain kita untung. Kita tengok pada tahun 2018. Okey, kalau tengok pada Euro USD 3 bulan kita break even dan 2 bulan kita loss. GBP JPY 1 bulan break even, 2 bulan rugi. Lepas tu GBP USD SOP 15 3 bulan loss, sebulan kita break even. Kalau kita gabungkan keputusan hanya 3 bulan saja kita menanggung kerugian, yang lain-lain kita ada untung lah. Okey, kita tengok pada tahun yang akhir iaitu 2019. Boleh tengok keputusannya di sini, iaitu Euro USD 4 loss, 3 break even, dan lain-lain untung. GBP JPY break even 4 bulan, 2 bulan break even 5 bulan, 2 bulan kita loss, yang lain bulan kita untung. Okey, yang ni sama juga untuk GBP USD 2 bulan break even, 3 bulan loss, dan yang lain-lain tak ada untung lah. Jadi jika digabungkan ketiga-tiga result pada tahun 2019, jadi kita akan untung, kita akan kerugian pada 3 bulan saja, itu bulan Februari, Julai dan juga Oktober. Okey ini di sini saya harap apa yang saya cuba sampaikan ni, kalau kita teruskan dengan satu saja, dengan satu SOP yang mudah, yang winning percent taklah berapa cantik, iaitu 43% lah. Kalau boleh dapat yang 50% lagi baik lah. Jadi inilah realitinya dalam trading. Tak semua bulan kita akan dapat untung, tetapi dengan kita gabungkan SOP tu dengan satu teknik, kita trade pada 3 pair saja, kita dapat cover kerugian di pair lain, dan ada pair yang untung akan cover kerugian. Dan sama juga sekiranya ketiga-tiga pair kerugian, kita akan rugi banyak lah. Itu memang realiti lah. Sebagai contoh macam kita boleh tengok di tahun 2019 pada bulan Oktober ni break even, ini loss, yang ni pun loss. Jadi total kita kerugian, kita punya entry kita 1 kali trade TP, 5 kali kena stop loss. Okey, untuk keuntungan yang kita perlu dapat, winning percent mestilah 33% ke atas, barulah dikira kita akan, entry kita akan untung lah di bulan tersebut. Okey jadi inilah realitinya dalam trading. Sekiranya anda semua rasa channel ini bermanfaat kepada semua, saya mohon untuk subscribe, share, dan bagi tahu kawan-kawan mana yang baru belajar trading forex. Tunjukkan inilah realitinya dalam dunia trading. Tak seindah yang dikabarkan. Jadi apapun kita dengan risk reward ratio dan juga risk percent yang cantik, yang disusun dengan baik, money management,
kita mampu untuk survive. Kita mampu untuk survive dalam dunia trading ni, kita mampu untuk buat duit seperti yang telah pun saya tunjukkan. Okey, jadi itu saja. Saya dah pun kongsikan dengan anda SOP yang sangat simple, mampu memberikan profit yang konsisten. Jadi sekiranya anda ingin saya kongsikan lebih banyak SOP yang profitable di masa akan datang, saya mohon untuk klik button subscribe di bawah dan tekan button loceng. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.